Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini, anda bersama saya, Cikgu Munira, untuk mempelajari bab 2 seni lukisan. Pada akhir pembelajaran pada hari ini, para pelajar akan memahami terhadap konsep seni lukisan dan seterusnya para pelajar dapat mengeksplorasi dan mengaplikasi pengetahuan dalam penghasilan seni lukisan. Dalam aliran seni lukisan, terdapat 7 aliran, iaitu yang pertama Fauvism, yang kedua Ekspresionisme, Kubisme, Surrealisme, Ekspresionisme abstrak, seni pop dan juga seni op. Kita lihat kepada aliran yang pertama, iaitu Fauvism. Bagi aliran ini, ia memberikan kebebasan untuk berekspresi bagi menggambarkan hal benda yang dilukis. Lukisan yang dihasilkan memaparkan tentang luahan emosi secara spontan, terutamanya kepada pelukis bagi karya ini. Mereka melukis dengan meluahkan emosi mereka secara spontan. Karya yang digambarkan adalah secara emotif, beremosi dan imajinasi. Mereka gemar menggunakan warna yang terang dan tidak natural. Jadi pada aliran ini, para pelukisnya suka menggunakan warna-warna yang terang dalam penghasilan karya mereka. Pelopor bagi aliran ini iaitu Henri Matisse dan juga André Derain. Dan pelukis bagi aliran ini antaranya ialah Henri Menguin, Albert Marquet, Roel Douwfe, Kees van Dongen, Jan Metzinger dan juga Alice Bailey. Mereka semua adalah pelukis bagi aliran Fauvism. Seterusnya ialah aliran Ekspresionisme. Aliran ini bermula semenjak tahun 1905 sehinggalah 1925. Aliran ini bermula di Jerman dan aliran ini menggambarkan tentang luahan perasaan secara spontan dan bebas. Jika anda lihat perkataan ekspresionisme, ia bermula dari perkataan express, iaitu luahan. Jadi kata kunci bagi aliran ini, anda boleh ingat ekspresionisme sama dengan luahan. Pelukis melukis karya mereka dengan meluahkan perasaan mereka secara spontan dan juga bebas. Kebanyakan karya yang dihasilkan menggambarkan pelukis yang dalam keadaan kegelisahan dan juga kecelaruan. Maksud di sini adalah semasa pelukis menghasilkan karya mereka, contohnya Ernst Ludwig Kittner, iaitu menghasilkan karya yang bernama Street Scene pada tahun 1945. Beliau melukis lukisan ini di mana beliau berada dalam keadaan yang gelisah dan celaru. Emosinya gelisah dan celaru. Bagi pelopor bagi aliran ekspresionisme ini adalah Die Brücke dan De Blauw ataupun Reyter. Antara pelukis bagi aliran ini iaitu Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Carl Smith Rottluff. Ini antara karya-karya yang dihasilkan oleh pelukis bagi aliran ini. Jika anda tengok pada lukisan Street Scene ini, yang menggambarkan
gambaran bagi laluan berjalan kaki bagi orang ramai. Jika anda lihat ada gambaran orang di sini, sedang berjalan. Dan yang kedua, ini adalah hasil daripada Carl Smith-Rottluff, iaitu yang bertajuk flooding, iaitu banjir. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu aliran kubisme. Kubisme ataupun kubism. Aliran ini bermula pada tahun 1907 sehingga 1922. Aliran ini sangat berpengaruh pada awal abad ke-20. Jika anda lihat kepada hasil karya yang dihasilkan oleh pelukis, kita lihat terdapat banyak motif-motif geometri, petak, segitiga dan sebagainya. Aliran ini dia merujuk kepada gaya abstrak geometri. So kebanyakan hasil karya ini berbentuk geometri. So pelopor bagi aliran ini iaitu Pablo Picasso dan juga George Barak. So pelukis lain yang melukis bagi aliran Cubism ini adalah Fernand Leiger, Metzinger dan juga Albert Glaze. Gaya Cubism ini menggunakan bentuk satah seperti segitiga, kubus, segi empat, kon silinder, bulat serta bentuk kotak. Kalau anda lihat, ini adalah hasil daripada karya pelukis bagi aliran Cubism. Mereka menggunakan motif abstrak geometri. Seterusnya, kita pergi kepada aliran surrealism. Aliran ini bermula pada tahun 1924 sehingga 1966. Aliran surrealism ini dianggap sebagai suatu aliran yang terpenting di Paris pada tahun 1920-an. Aliran ini berkonsepkan ataupun menggambarkan hal benda dan situasi seperti dalam mimpi atau alam bawah sedar manusia. Aliran ini terbahagi kepada dua, iaitu abstrak dan juga figuratif. Karya ini lebih kepada penggunaan kesan emosi daripada bentuk organik sama ada nyata atau imajinasi. So antara pelukis yang melukis pada aliran ini iaitu Giorgio de Chirico, Reine Magritte, Salvador Dali, John Miro, Jean Arp, Max Ernst, Andrew Masson, Yves Tanguy, Pierre Roy dan Paul Devaux. Ini adalah hasil karya pelukis bagi aliran surrealisme. Jika anda lihat, ia adalah gambaran yang tidak nyata. Maksud saya di sini adalah pelukis melukis benda ini di bawah keadaan sedar manusia. So kalau kita lihat di sini, kalau anda lihat ada gambar seorang manusia dengan satu biji telur yang telah pecah. So benda ni dia tidak logik. Dia seperti seakan-akan dalam mimpi. Sama juga dengan gelas ini. Gelas ini terlalu besar, seperti dalam mimpi. Sama juga dengan sikat, dia bukan berada dalam keadaan dunia yang nyata. So kita pergi kepada aliran seterusnya, iaitu aliran ekspresionisme abstrak.
So, aliran ini bermula pada tahun 1943 hingga 1965. Okey. Aliran ini adalah gerakan seni yang muncul selepas Perang Dunia Kedua, berpusat di New York dan diperkenalkan oleh Robert Coates. Okey, pelukis aliran ini adalah seperti Ansel Gorky, Willem de Kooning, Jackson Pollock, Mark Rothko, Bernard Newman, Philip Goston dan Clifford Steele. Okey. Aliran ini dia lebih menggambarkan tentang luahan perasaan, express luahan perasaan secara abstrak. Seterusnya, kita pergi kepada aliran seni op. Seni op bermula pada tahun 1950 sehinggalah 1970. Pengasasnya adalah Laurent Alloway. Ia bermula di negara England dan juga Amerika Syarikat. Seni pop ini lebih dikenali sebagai reaksi kepada aliran ekspresionisme abstrak, di mana ia menggunakan imej bergambar dan juga teknik hard edge serta fotografi. Jika anda lihat di dalam gambar ataupun hasil karya pelukis, mereka lebih gemar menggunakan foto, gambar, imej bergambar, teknik hard edge iaitu lukisan bersegi. Kalau anda tengok ada segi bagi karya pelukis dan juga fotografi gambar. So, penggunaan warna primer dan warna kontra dan terang digunakan oleh pelukis bagi aliran seni op. Mereka lebih gemar menggunakan warna yang terang, warna yang kontra. Jika kita belajar warna kontra selalu digunakan dalam penghasilan promosi. So, ciri-ciri utama aliran ini ialah menggunakan gabungan foto dan juga simbol. Foto dan simbol bagi menyampaikan mesej kepada orang ramai. Last sekali adalah aliran seni op. Apakah aliran seni op? Aliran seni op dikaitkan dengan ilusi optikal. Ia bermula dan berkembang di Amerika Syarikat, dikenali juga sebagai action painting. Hasil karya pelukis bagi seni op dikenali sebagai lukisan yang menunjukkan pergerakan. Jika anda lihat pada karya yang dihasilkan ini, yang berada di sebelah ini, kelihatan seperti karya itu tengah bergerak. Ada pergerakan dan bentuk. Dia menghasilkan karya yang berbentuk 3 dimensi. So pelukis bagi seni op seperti Victor Vasarely, Julian Stanchett, Bridget Riley, Carlos Cruz-Dye, Marina Apollonio, Carol Brown Goldberg, Peter Sengli, Richard Allen, George Albert dan lain-lain lagi. Seni op ini adalah penghasilan karya 3 dimensi daripada dua permukaan 2 dimensi. Dalam karya ini dia menampakkanlah unsur ruang dan juga pergerakan. Cikgu harap anda faham tentang aliran-aliran bagi seni lukisan. So, sampai di sini sahaja. Sekian, terima kasih.